Cari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience. Masih adakah integriti dan maruah dalam pengkhianatan? Pemilihan calon Parti Bersatu dalam Pilihan Raya Negeri Melaka akan ditentukan oleh Presiden Parti itu, Tan Sri Mahyadin Mat Yassin. Demikianlah kata Ahli Majlis Pimpinan Tertinggi parti itu, Dato' Eddin Shazli Shith, mengenai calon-calon yang akan ditampilkan parti berkenaan. Tentulah tidak mengherankan jika Presiden Parti mempunyai kuasa untuk memilih calon pada mana-mana pilihan raya yang akan diadakan di negara ini. Tetapi kenyataan beliau seterusnya, menurut laporan Sinar Harian, boleh membuat rakyat terasa mual. Kita akan mengekalkan prinsip kita iaitu integriti dan bermaruah. Itu kita punya slogan. Saya percaya Presiden akan memilih berdasarkan perkara itu. Selain itu, isu-isu tempatan lokaliti serta isu-isu nasional mungkin diambil kira dalam soal calon. Tapi itu kuasa Presiden. Saya tidak boleh komen lanjut, kata Eddin seperti dipetik. Pemimpin Bersatu bercakap bahawa integriti dan maruah itu slogan mereka adalah amat memalukan. Mereka seolah-olah mempunyai takrif integriti dan maruah berbeza dengan apa yang difahami umum. Masihkah kalian ingat bagaimana Perdana Menteri Tebuk Atap ini mendapat kuasanya selama 18 bulan? Bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad pada 1 Mac 2020 menyifatkan Tan Sri Mahyadin Mat Yassin sebagai pengkhianat sebenar kerana bercita-cita menjadi Perdana Menteri sehingga bersedia menerima sesiapa sahaja daripada UMNO termasuk pemimpin yang ditolak rakyat pada pilihan raya umum ke-14 serta pemimpin yang masih berdepan kes pembicaraan di mahkamah. Menurut Tun Dr. Mahathir Mahyadin merancang dan berhasrat untuk menjadi Perdana Menteri dan kerana itulah dia sanggup terima semuanya. Dia pujuk saya untuk tinggalkan DAP kerana katanya orang Melayu percaya bahawa DAP yang kontrol kerajaan dan bukannya saya. Kononnya saya di bawah telunjuk DAP, katanya. Kata UMNO yang melompat ke Bersatu termasuk Datuk Seri Hamzah Zainuddin yang kini menjadi Setiausaha Agung parti itu. Bekas Timbalan Presiden Keadilan Datuk Seri Muhammad Azmin Ali turut membawa segerombolan ahli parti itu bermesyuarat di Hotel Sheraton untuk menyokongnya. Kini Azmi memegang jawatan sebagai Ketua Penerangan Perikatan Nasional merangkap pengarah pilihan raya gabungan itu. Kerana itu, rampasan kuasa ini disebut sebagai langkah Sheraton. Mengapa mereka bertindak sedemikian adalah semata-mata kerana tidak mahu Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri Malaysia. DAP itu hanya momok rekaan untuk dijadikan alasan sahaja. Rakyat yang mengundi Pakatan Harapan pada pilihan raya umum ke-14 lalu hairan kenapa mereka mungkin janji untuk melantik Anwar sebagai Perdana Menteri ke-8 selepas Tun Dr. Mahathir. Sebaliknya, mereka melancarkan kudeta dengan bantuan UMNO, MCA, MIC, PAS, GPS dan beberapa parti kecil di Sabah. Tiba-tiba, Pandora Papers muncul seumpama momok yang lebih besar dan menakutkan pengkhianat mandat rakyat ini. Pandora Papers disiapkan oleh International Consortium of Investigative Journalists ICIJ, melibatkan 600 wartawan dari 150 organisasi media di 117 negara, mendedahkan transaksi golongan elit dan korup yang menyembunyikan aset bernilai beberapa trilion dolar AS di dalam pelbagai akaun luar pesisir. Dan beberapa nama elit politik negara turut tercatat dalam Pandora Papers. Maka semua topeng kononnya ikhlas untuk menyelamatkan negara, Melayu dan Islam terbuka. Kini kita semakin jelas mengapa gerombolan ini menghalang Anwar untuk menjadi Perdana Menteri Malaysia sehingga sanggup mengkhianati mandat rakyat pada pilihan raya umum ke-14 lalu. Bersatu mengkhianati rakan seperjuangan dan rakyat yang mengundi mereka atas nama Pakatan Harapan. Bolehkah kita percaya gerombolan ini masih punya integriti dan maruah? Mereka merancang tipu daya, Allah juga merancang. Sesungguhnya Allah adalah sebaik-baik perancang. Ingat, rakyat sentiasa memerhati.